Ding, 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 ding. Lambat betul. Okay, dapat tutup tab trader dulu. Buka balik. Masya Allah. Okay, kita buka yang ni SLP balik. So kita tak nak a repeat of what we have done kat sini. Sebab kita buat cycle kan. Kita dah buat cycle kat sini. Bila kita dah buat cycle kat sini, kita ingat, aku boleh dapat untung lagi lebih. Tak mau tamak tau. Mistake saya ni dengan saya rasa Amirul pun sama. Sebab kita cakap, boleh dapat lebih lah. Boleh dapat lebih. Importantly, kalau kita tengah buat ini, kita punya trading ni, kalau boleh tak mau ikut emosi lah. Tak mau cakap, aku nak lebih. Sebab kalau nanti kita dah mulanya, kita dah sampai ke atas tu kan, kita nak keluar tu susah. Okay, kita bayangkan kita cakap kita beli BTC BTC sekarang dia peak dia 60,000 tau. Kita buat cycle lah. Buy sell. Terus dia pergi buy kat 60,000 tau. So kalau dia dah buat kat 60,000 tu, dia nak sell bila? Makan tahun, makan bulan, tunggulah 60,000 kat sana aja. So kenapa sekarang dulu saya buat buy sell. Sekarang saya dah tukar saya punya mindset maksud saya cakap saya buat one shot. Tapi saya buat one shot ni, saya letak buy in lebih. Buy in ni lebih, ni terserah. Kita kena tengok modal juga. So, kalau let's say kita nak dapatkan yang senang, kita tengok kat apa tu? Kalau boleh ada dua handphone. Adik, tunggu sekejap sayang. Okay. So, kita searchkan SLP. Search SLP, USDT. So, mana kan kita boleh enter lah. Kita nak kena tengok ada dua benda. Kita kena tengok volume dia. So, volume dia dengan dia punya depth kat sini. Macam begini, lagi banyak lagi sell, tak mau masuk, takut. Ini kalau tidak nanti akan floating. Kalau kita nak main secara dalam 5 minit dalam 5 minit kita akan tengok dia punya depth dia macam mana. Ramai orang jual. Kalau ramai orang jual, harga dia akan turun. Tengok tu 3132. Nanti dia asyik turun atau dia akan naik. It depends on your volume of yang orang tengah beli dengan jual. Sebab ini kita boleh tahu daripada order book lah. So kadang-kadang orang cakap aku nak beli lebih. So kalau beli lebih bagus lah. Beli lebih kita dapat untung, kita straight away cakap kita sell. So kadang-kadang saya tak tunggu sampai 1. Saya nampak dalam 0.7, saya manual sell je. So at least kita dapatkan keuntungan. So mistake yang kita dah buat sekarang, macam ramai ada 5 coin float, 7 coin float. Salah satu yang benda yang tips saya lah is kalau boleh tak mau ambil coin yang ada staking. Ni pertama. Apa tu coin staking? Saya pun tak tahu. Macam kita tak tahu apa tu coin staking. Sekejap mana ni? Ni mana coin staking? InsyaAllah. Tak apa, saya tunjuk kat saya punya wallet je. So, macam gini semua. Ni semua coin staking. So, kalau saya nampak dekat Royal Q ni ada coin dia kat sana, saya tak akan ambil. Macam Matic kadang-kadang boleh lah. Matic dia punya volatility dia bagus juga. Cake pun bagus juga. So kalau nak tahu apa coin yang bagus, ni boleh take note, nak screenshot ke, nak apa ke, dipersilakan. This is the good punya coins untuk saya lah. Saya dah consolidate dengan saya punya members saya. So dalam member saya, diorang cakap, ni coin-coin yang bagus lah. So ada take note siapa yang kat sini, ada yang halal, ada yang apa adik? Ada yang halal, ada yang halal, ada yang haram. Macam mana nak tahu tu halal atau haram? Sekejap. Kita pergi dekat kita punya Telegram. Pergi downloadkan yang dia ambil yang bot ni. Nama dia Halal Crypto. So nanti akan dapat benda ni. So macam mana nak tahu whether kalau macam kita nak ambil Dogecoin. Kita nak tahu Dogecoin halal. Cik hashtag. Doge. Picit enter. Nanti dia akan bilangkan halal, yes. So nanti akan ceritakan apa tu Dogecoin. Sebab kadang-kadang kita kalau nak ajak orang kepada kita punya circle kan, nanti orang cakap, abang atau adik, ni Dogecoin ni halal ke tak? Bitcoin ni halal ke tak? Berikan saya penerangan sikit. So tengok. Anda syariah analysis semua dekat sini. Kalau
kita ni orang yang kita invite tu dia nak tahu pasal ETH tu boleh tak invest. So macam kadang-kadang kita ni tak pandai sangat nak explain macam mana kan. Kalau macam saya ni budak baru. So saya ni budak baru ni, saya mula Binance ni on the 1st of June. So saya tak tahu macam nak explain. So saya buat research. So saya kalau tak tahu pasal ETH, saya cakap ni. Nanti dia keluarkan semua. So nanti dia cakap ni halal, yes. So sesiapa yang interested nak tahu, sebab kita kalau boleh nak dapatkan duit pun yang halal. So, kalau kita pernah ada yang AAVE ke, tak silap Dash pun tak boleh tau. So saya ada kongsi kat sama yang kat WhatsApp group sana. Siapa nak tengok, nak list dia, consolidate punya list, saya pun ada. So macam gini, Dash coin. Dia cakap halal grey. So it's a grey area. Dia boleh jadi halal, dia boleh jadi haram. So another way kalau nak dapat tahu, carikan ini group, nama dia IFG Crypto Group. Semua ada kat dalam sini. Nak tanya pasal coin yang baru yang tak ada kat dalam list tu, boleh tanya kat sini. So sini nanti orang dia akan jawabkan lah. Coin ni tak boleh. Kenapa? Kalau macam kita nak tahu, kenapa staking halal ke tak? So nanti dia akan bilang kat sini ni, is your day trading halal. Kita akan dapat tahu. Kalau boleh, memang saya cakap, kita nak akan gunakan duit ini untuk kita punya keluarga. Kalau dia dah jadi darah daging kita tu, kita kasihkan yang duit yang haram kan susah. Tiba-tiba kita sedang sakit ke apa ke. So ni saya nak kongsi je pasal yang halal dengan haramnya coins. So siapa yang nak download yang punya app dia atau nak join group dia, nama dia IFG Crypto Group. Lagi satu is yang halal crypto. Kalau awak ada nampak kat sini kenapa saya ada Axie Infinity, saya lah yang tukang selalu shieldkan yang pasal SLP ni. So saya akan invitekan orang-orang yang daripada Filipin ke, saya punya orang-orang gaming fan ke, biar dia main Axie Infinity ni. Setelah dia main Axie Infinity ni kan sedap sikit kita dapat kan. Tiba-tiba kita tengok jadi 60% ke tu sedap juga. So macam tadi Danish sudah cakap, sayang tunggu sayang. Okey. Sekejap. Macam tadi Danish sudah cakap pasal yang Crypto Pump Finder ni. Crypto Pump Finder ni Crypto Pump Finder ni dia memang mantap, paling bagus. So kadang-kadang untuk saya ni, sebab sebelum ni saya dah gunakan ni Crypto Pump Finder ni dah lama lah. So untuk saya macam Danish letakkan dia punya signals dia untuk all coins. Untuk saya tahu, saya macam ada list dia lah. So macam list saya ada kat sini. So ni nanti list dia, apa saya buat is saya select coin dia. Kalau tidak nanti banyak sangat signal. Nanti lagi pening. So sekejap sit down adik. So macam sini kita boleh anukan untuk whales. Macam USDT ni kita boleh refresh, tengok yang mana yang ada dekat YUQ je lah. Untuk saya akan check YUQ punya benda. Sebab lama-lama dah hafal dah apa yang coin ada, apa yang coin tak ada kat dalam. So saya selalu refer kat sini je lah. So kalau macam tadi Danish ada tunjukkan yang pasal dia punya nak resetkan signal. Sekejap mana lupa pula. Selalu dah pakai. Dan ni yang signal tu yang mana satu yang pasal yang RSI lah ni alert kan. Ni. So macam saya dah ada list dia kan. So saya pergi kat yang Easy Trader, saya letakkan lah. So saya akan nampak semua coin yang saya nak je. Sebab kalau macam yang Danish ni dia letakkan semua all tu, nanti non-stop lah handphone tu dung. So saya ambil yang ni je. So saya macam tahu yang sebab saya punya community kat dalam saya punya chat group ni ada yang non-Muslim, diorang nak dapatkan lagi modal lagi lebih lah. So AAVE tu memang bagus untuk diorang lah. Untuk saya tak boleh lah sebab saya tahu tu coin yang haram lah. Kalau nak tahu coin kenapa explanation dia, tu nanti try pergi kat Telegram, terus picitkan hashtag lah. Jadi kita boleh tahu kenapa halal ke, kenapa haram. Kenapa slow nanti later bapak tip saya. So macam gini, semua saya notification dia. Jadi senang. So saya tak payah pening. Bila dah dapatkan notification dia, kalau let's say ada yang jam tangan yang ada notification kan, so tengok je, okay beli sekarang. Okay guys, beli sekarang. So tapi yang ni upcoming punya updates
pasal yang alert ni, nanti diorang akan tuliskan macam SLP, let's say saya nak letak ni, tak lama lagi diorang akan letak kat ni, send to Telegram. Nampak tu? The feature will be available next version. Tapi take note, dia cuma available for Play Store aja. For App Store belum lagi. So App Store lagi tak. Saya dengar diorang cakap tengah still trialing stage lah. So ni you all can try it out lah. Boleh download ni jadi boleh faham. So this is the list yang coin-coin untuk saya bagus. Bagus kalau macam family of BTC, family of ETC, saya boleh cakap assalamualaikum untuk coin-coin tu, sebab dia punya nak dapatkan modal dia, nak dapat profit dia, aduh lama. So kalau boleh you all can take note of yang this punya list of coins untuk nak buat trading lah. So kepada yang sesiapa yang nak tahu yang trade settings, kalau let's say dia cakap, bang saya ada modal 100 USD je bang. Macam mana ada strategi untuk 7 martingale tak? So kalau nak sesiapa yang nak ikut yang ada 7 martingale itu, salah satu punya trade settings yang saya ni gila sikit ni, tak mau. Mana tak vet salah satu punya trade settings kalau sesiapa yang nak ikut, kita kalau let's say kita ada modal 100 USD, so kita nak spend on satu coin. Okay, so apa saya buat tu, saya akan ambil the capital yang dia ada divided by 8. Kenapalah 8? Okay, sekejap. Ni saya tukarkan dia punya trade settings. Ni sub-bin mode. So ni saya akan tukarkan semua jadi satu. So ni saya akan tukar jadi satu. Macam Danish tadi dah cakap, ni semua trial and error tau. So saya dah cuba ni dengan saya punya group. Alhamdulillah ada satu saya punya kawan ni, ada beberapa lah orang-orang dia ada kongsi, dia cakap bang thank you so much, ni 4, ni 6, ni 8, ni 10. Apa maksud yang bila kita nampak kat sini? Kenapa saya cakap 8 So kita ambil, saya punya ni, hilangkan dulu. So ini kita plus lah, kita plus ni semua. Mana ni? Kita plus yang ni semua. So kan kita ada 7 martingale kan. So kita ambil 7 martingale plus the initial ni kan jadi 8. Initial ni plus another one more. Plus 1. So total dia jadi 8 lah. So kenapa saya ambil 8 ni? Saya ambil dia punya capital. Your initial capital, let's say kita cakap nak 200 divided. Maaf saya punya handwriting ni macam cakar ayam. Let's say kalau orang tu cakap ada 200 modal untuk satu coin. So kita ambil modal divided by 8, it will become your buy-in. Masya Allah. It will become your buy-in. So this is the trick yang saya kongsi dengan saya punya orang yang downline saya. Sesiapa yang nak dapatkan lebih tu, sebab selalu kita nampak buy-in standard 10. Kalau sesiapa yang, sebab yang saya nak initially saya ingat saya nak buat circle tau. Tapi masalah dengan circle ni, problem dia tak mantap sangat. And dia punya coins yang dia choose tu, macam lead coin bagus. Tiba-tiba orang tu beli BTC. BTC nanti floating lah. Dia floating lama-lama sangat. So apa kita buat? Kita ambil modal yang nak buat untuk coin tu divided by 8. So divided by 8, so kita akan tahu itu kita punya buy-in. So sesiapa yang ada masalah macam pening, bang macam mana saya nak tahulah letakkan apa dekat saya punya buy-in lah. So kasihkan orang formula dia gitu. Ambilkan total amount of capital yang orang tu ada divided by 8, buy-in. Kalau kita cakap 100 kan. So kita ambilkan 100 divided by 8 dalam 12 lah. Dah. Dan cek confirm lah. Cek confirm, cek start. So kalau orang dia cakap, abang saya ada 1,000 lah. Ambil 1,000 divided by 8. So tak silap saya dalam 125 macam gini. So kita punya initial buy-in macam gini. Sebab kalau kita tengok, kita ambil, sebab ni saya try and error. Because saya nak mudahkan untuk semua orang lah. Nanti saya explain kan. Saya buatkan diorang customize trade settings. Nanti diorang tak faham. Bang kenapa Kenapa abang divide by 8? Bang kenapa kalau kita ambil suggested ni, kita tengok suggested ni.
Bayangkanlah nanti orang dia tanya, why you do this kind of settings? What you mean by 128 64? Okay, pada sesiapa yang nak gunakan yang ini, okay, this is what saya punya cadangan dia. Okay, straight away, sebab yang ini perlu 2580 tak silap saya kalau untuk satu coin. Kalau let's say dia punya modal dia tak ada, okay, modal dia kurang sikit, kita cakap dia ni divided by 2, 64, 32. Kita ikut diorang punya apa nama dia, modal lah. So ni jadi 16 divide by 2 je untuk nak kick in all the martingale lah. 8. Masya Allah. Mana ni 8? Kenapa tak boleh klik? Okay. 8. Terus yang kat sini 4. Yang kat sini 2. 1. Ni kepada siapa yang ada modal kecil, kita divide by 2. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi sama juga dia punya yang under first margin call tu biar macam gitu. So nanti dia cakap kalau gini berapa tak salah saya 2550 divided by 2 lah. So dalam 1,200 gitu modal dia perlu. So dia masih boleh stick to 10. Boleh. So just that kita tak mau suruh orang ambil suggested strategi. Because kadang-kadang kalau saya baru mula, saya tak akan ada 2,000 USD. So macam saya tunjukkan kat sini saya bermula dengan 100 USD je dalam saya punya capital. So ni saya mula 13 Jun. Saya dapat on the very first day tu, saya dapat 29 USD. Sebab saya tak ada modal. Hari kedua tu, apa yang saya buat, kenapa tiba-tiba jadi 17 USD? Saya pergi kat sini, sebab saya tak ada orang ajar. Saya belajar sendiri. Siapa jadi guru saya? Saya belajar sendiri. Apa yang selalu mistake yang selalu kita punya users buat kan? Sebab diorang tak ada seseorang cikgu yang bagus. Diorang tak ada macam Danis bila mula tu kan, Danis tak ada orang mengajar dia. Dia belajar sendiri. So macam saya ni, saya dah belajar dulu pasal fungsi-fungsi. Sebelum kita nak tarik orang kita nak kena tahu produk dia tau. Kalau kita tak tahu produk ni, tak mau invite orang dulu. Kita nak kena faham. Sebab nanti ramai orang bertanya. Dia tanya, abang, apa trade setting paling bagus abang? Saya nak dapat duit cepat. Kalau siapa yang cakap macam itu nak trade, nak dapatkan duit cepat, cakap dengan diorang, first kali beli Litecoin. Very first, kasih diorang nampak sendiri. Litecoin tu volatile dia bagus. Kalau kita cakap Bitcoin, kalau kita cakap ETH, tak mau lah. Saya dah tengok sendiri, hati sakit. So ambil lah Litecoin bagus, senang nak dapatkan modal dalam 2 to 3 hari. Tapi yang paling nasib baik tu, tengok yang graf dia lah. So importantly kalau boleh lah, tengoklah yang macam let's say kita nak beli Litecoin, pergi download Tab Trader, dan kita pergi kat sini, kita tengok. Macam saya punya type of person saya dah tahu 72 punya coin tu kan. 72 coin yang ada kat Royal Q, semua ada kat sini. Tapi nak kena rajin lah, tulis lah one by one lah. Dah tulis one by one atau pakai handphone 2, jadi saya boleh tengok kat sini mana yang paling tinggi, SLP paling tertinggi. Okay, ICP pun boleh. So tapi macam dalam otak saya ni, saya tahu mana halal, mana yang haram. So kalau siapa yang nak main pakai COMP, maybe kalau nak mainnya YFII, so apa yang kadang-kadang macam 1 inch ni kan, macam dulu tak silap saya dalam 3 minggu tu 1 inch ni bagus. Tapi sekarang dia punya volatility dia dah kurang baik kan. Sebab tu saya buat saya punya own punya notes sendiri lah. So this is all your good punya coins that you all can look into. Yang lain-lain punya coin kalau boleh tu dengan floating tu, if you can stop loss. Okay, apa tu stop loss? Ramai yang akan tanya, macam mana saya nak dapat saya modal balik? Okay, yang saya nak kongsi yang Telegram yang Telegram tu yang nama dia Abang Johan lah. Saya punya own Telegram yang group ni. Mana dia? Masya Allah. Okay, macam dia ni, dia buat stop loss of 1,800. That was 2 days ago. Okay, tapi kita tengok sebab kita dah tahu tau. Sekarang macam mana dia punya strategi dia untuk nak dapatkan duit cepat. Sebab tu sekarang macam saya ni, saya dah tahu. So saya berkongsi dengan dia, saya cakap dengan dia, kita nak kena tengok chart. Tapi dia pun mengajar saya. Dia cakap,
Hazim, kalau nak cepatkan dalam masa 5 minit atau 6 minit, bila dia kat bawah sekali tu, beli. So nanti dia akan naik sikit tau. Naik sikit. Tapi kalau macam kita lah, kita dapat 0.5 pun kita dah alhamdulillah. Atau macam kita dapat 0.8, kita cakap manual sell je. So kita cepat-cepat keluar. Sebab kenapa kita tak nak the situation kan, dia tiba-tiba dia dekat kat all time high, dia buy kat sana. Dan nanti floating lah. Kita tak nak this particular thing to happen. So macam saya pun buat stop loss juga. So doesn't mean saya akan selalu earn duit. Ni saya tunjukkan transaction. So tadi saya tengah fikir balik, tak apalah stop loss je. Stop loss saya sikit je. Although tengok tu besar kan, minus 45%, minus 58%. So macam mana kita nak kira in terms of yang duit tu lah. Yang duit kita stop loss. Okay, kalau macam saya ni, kita tengok SLP So kalau SLP ni, saya cakap saya nak stop loss lah. This is the amount that you will hilang from your initialnya. So daripada initial saya letak 6,800. So yang 6,800 ni kita minus 1,280 ni, that is how much you will get balik. So ni nak kena faham. So kalau macam kita dah tahu, sebab macam kita main game. Kita main game ni, kita initially kan kita bodoh juga kan. Kita bodoh, kita tak tahu apa-apa. So ni Royal Q ni kita macam main game. Kita kena faham dulu. Kita selalu mesti ada kalah, ada menang, ada kalah menang. So macam ni, ada profit, ada loss. Ada profit, ada loss. Tapi macam apa Danish cakap tu, memang betul. Robot ni tak pernah ada loss. Tapi kalau tangan tu gatal, dia akan buat manual sell lah. Sebab untuk macam saya ni baru mula. Tapi saya suka trading. Saya cakap, alamak, diorang dah dapat 700. Macam kita tengok kita punya members yang kat dalam macam saya punya members kat dalam, wah, diorang dapat ni, diorang dapat tu. Saya macam, alah, kenapa diorang dapat, kenapa saya tak dapat kan? So, nanti kita join in the fun lah. Tengok ni, saya punya budak-budak yang ke bawahan saya. Ni 100 modal tau. Modal dia 100. Tapi dia baru mula on the 18 tau. On the 18 sampai 21, tengok berapa dia dapat. 42. Pakai apa? Pakai kita punya ni lah. Pakai kita punya trade settings lah. So kalau siapa nak cuba, boleh cuba. Tapi kalau boleh, monitor tu chart dulu. This is very important. Sebab saya tak nak macam kita dapat duit daripada networking je. Kadang-kadang bosan lah dapat daripada duit dan networking. Tapi actually kalau kita tahu, because tak silap saya ada satu YouTuber yang kat Malaysia tu, dia selalu akan dapat 900, RM1,200. Otak saya fikir, macam mana dia dapat banyak duit So, bila kepala otaknya tengah fikir, mesti ada cara dia untuk kita dapatkan duit ni tu. So, saya type of person, saya akan cuba. Saya akan faham dulu macam mana dia agak-agak cara dia akan dapat duit lagi cepat. So, sebab tu, bila saya tunjuk kat sini ni, yang 226, yang on the set 12 bulan 7 dan 13 ni, saya try another punya way of trying to get profit. So setiap hari ni saya akan try different trade settings. So sekarang saya dah tahu mana yang mudah nak dapatkan duit untuk ni. So the only way kalau awak tu seorang yang risk taker and don't mind, kalau boleh lah, kalau nak kita, kalau saya ada modal dalam 100. 100 kita cakap letakkan buy in dalam 25 lah. 25 kita buatkan 4 martingale punya strategi. Nanti saya akan kasihkan strategi dia macam mana. So kalau sesiapa yang nak cuba high risk, high returns, kita buat 4 martingale strategi. Okay, for example, maybe kita cakap ICP lah, nak tunjukkan trade settings dia macam mana lah. Okay, kita cakap kita ada dalam 100 budget kita, maybe 125 lah. Kita cakap 125 kita yang budget untuk satu coin ni, kita buat any settings. Lepas tu kita tukarkan ni 124 ni biar sama. Dah. Inilah. This is saya punya formula saya. First buy in besar. Yang lain semua ikut macam ini. Macam Danish pun cakap, hold position take profit ambil kecil. Kalau sesiapa yang suka nak manual buy tu, diorang tahu yang this particular coin, okay, volatility punya coins ni untuk saya lah still SLP lah. SLP untuk saya dapat paling banyak duit dari sana. Yang lain-lain coin saya tak pernah dapat begitu banyak.
Satu hari 700 untuk saya nak menggigil lah. Suatu kadang-kadang bila dah tengok kan, alamak ni kalau dapat 1,000, sebab saya to be honest macam tamak lah. Saya kalau boleh nak dapatkan 1,000 tu macam wow, satu hari tu aku dapat 1,000 USD. Dan macam kita dapat kita punya gaji gitu. So kadang-kadang tak mau ikut dengan emosi. Ni paling important. Sebab dulu saya tak tahu pasal ATH ni. Saya dah buy sell. Aduh, tiba-tiba apa berlaku? Saya dah sekat puncak tu. Dah kat puncak, dah tak boleh keluar. So kalau kita tengok daripada sini, okay, ni sebab saya dah sync dengan saya punya Binance saya. Okay, so yang dekat sini semua yang nampak yang banyak buy sell ni in cycle. Mana ni? Pen. Ni in cycle. Sebab saya beli, nampak banyak hijau, banyak orange. Sebab dia banyak buy sell. So kalau boleh, kalau let's say kalau nak kurangkan kena floating ni, letakkan one shot atau maybe kasihkan DV itu limit. Kalau dah cakap, okay, aku dah dapatkan 50 USD profit, keluar. Tu je. Ni nak kena tukar mindset dah. Sebab kalau kita rasa macam kita nak tamak, kita nak lebih. So bayangkan macam saya ni, situasi sekarang ni, saya punya buy tu kat 0.40 tau. Bila akan sampai? Untuk SLP, saya rasa insyaAllah boleh lah. Dia akan naik lah. Dia akan naik, tapi nak kena tunggu. Berapa lama kita nak tunggu? Allahuakbar. Okay. So tapi at the end of the day, macam untuk saya cakap, Allah, ni sekarang tengah, macam kawan-kawan semua tengah buat trading tau. Tapi kita dah tahu dia punya strategi dia macam mana. Nak apa kopok? Yang kopok, later Papa gasing dengan kopok. Okay. So yang kalau nampak yang kat sebelah kanan ni, okay, yang kat kanan ni saya buatkan martingale of 7. So martingale of 7 kalau nampak yang kecil-kecil ni semua subsell tau. Okay, subsell ni to be honest dengan you guys, ni memang mudah nak dapatkan extra income lah. Extra income, tapi take note yang duit yang subsell ni dia terus masuk dekat your Binance. Dia tak akan masuk kat dalam your revenue. So kalau daripada sini saya nak selectkan mana dia? Binance, SLP, firm. So macam ni nampak subsell saya. Saya dah banyak subsell. So kalau order kita dengan floating, macam apa Danish cakap, bila dia dengan dekat 5th margin call, 6th margin call, 7th margin call, saya dapat untung. So saya tak kisah. So kalau macam kita punya buy in kita tinggi, sebab ni saya tukar. Saya add in. Initially saya punya yang SLP ni saya letak semua 4 je. 4 strategi. Tapi saya tahu pasal subsell ni dan saya punya dah floating kan. Saya tambah jadi 16 punya margin call. So tapi yang 16 margin call saya dah tukarkan dah. Jadi buy in dia 50 USD je. So 50 USD tapi saya ambilkan dia punya profit dia 1.3 je. So saya dapat dah 0.4, 0%, tak apa. Yang penting dapat duit juga sikit tapi kita still dapat. This is subsell lah. So sesiapa kalau nak buat apa-apa coin kan, kalau boleh letakkan sampai 7 martingale strategi. Kita tak akan tahu. Kalau those yang tak confident pasal baca chart ni, what I would suggest kalau macam apa Danish cakap, kita nak kena faham tau. Kita nak kena faham yang kenapa sayang? Nak popok? Popok nanti. Kita Papa do. So macam yang dekat yang tech trader ni, saya dah tengok for SLP je. SLP ni dia sampai minus 43.7%. So kita kalau nak gunakan formula dia daripada ATH sampai kepada bawahnya yang low all time high, all time low ATL lah. So nak tahu ATH dengan ATL ni kita kena kalau boleh dapatkan percentage dia. So kalau kita dapatkan percentage dia dari sana kan, dan kita gunakan, kalau let's say kita dah one shot, kita nak dapatkan pertengahan dia lah, yang dekat dengan Bollinger Bands dia. So apa kita buat is kita carikan nama SLP untuk maybe for just assure, kita cakap kita ambil algo, okay. So kita ambil kat quantitative ni, kita pergi check back settings. InsyaAllah. Apa ni? Sayang nanti. Kita apa dulu, okay. So macam let's say saya ambil ATA ni. So saya boleh letak kat sini lah. First preset agak-agak saya cakap mungkin dalam 20% lah. Bila dia turun 20%, dia akan beli.
So as long as kita tahu dia punya ATH dia berapa, ATL dia berapa, ambil somewhere in the middle. So kalau dah ambilkan somewhere in the middle, dia akan belilah. Ni yang saya nak kongsi. Apa adik? Go take. Go take the makeup. Okay. So ni yang saya nak kongsi. Kalau boleh tak mau tamak, this is important. Sebab kalau kita dah mula tamak, kita cakap nak 1,000, nak 1,900 setiap hari. Tapi we need to be cautious lah. Memang kita boleh pump in the money. Tapi bayangkan kan, kalau kita ambil macam BTC. Kita ambil BTC, habis lah, pening lah kita. So ni saya nak kongsi ya. Saya bermula yang Binance ni. Saya mula on 1st of June. Very 1st of June. Ni saya kongsi. Saya tak sembunyikan. Alhamdulillah saya dah sampai 12,700. So ini saya nak kongsi. Tak mau ni rezeki ni, kita kalau boleh kita nak kongsi. Kita ni sebagai team tau. Saya tak kisah pasal saya kat Singapura ke, orang kat awak dekat Malaysia, awak kat Brunei. Tapi saya ni kalau boleh, kita dah dapatkan ilmu, kita kena kongsi. Selagi kita boleh kongsi tu, kita tolongkan orang yang, sebab saya sendiri, saya baca news pasal kat Malaysia tu, saya punya hati sedih. Hati ni sedih kenapa? Sebab saya nampak macam news dia 300 orang dah meninggal. Dia orang bunuh diri. So kalau kita boleh kan, dengan saya punya dekat Zoom ni, saya dah ceritakan macam nak buatkan trade settings dia, macam mana nak jadikan a better trader. And insyaAllah, bayangkan dengan duit ini tiba-tiba boleh beli susu. Kita tak akan tahu. Saya sebagai ni, saya kalau boleh nak kita semua untung bersama lah. So sebab tu saya kongsi yang ilmu saya ni pada awak semua. Tapi kalau tak sure ke apa-apa, nama saya ada dekat dalam WhatsApp, ada kat mana-mana ni. Nama saya akan pakai Zimo. Kalau nak Instagram pun nama dia pun Zimo juga. So mana-mana semua Zimo. So kita bekerja bersama, kita tak kisah. Saya kat sini, saya tak kisah pasal kulit. Saya tak kisah pasal negara apa. Kita ni masih juga a human race. Kita kalau punya mindset kita dah macam gini, kita cakap kita human race, dan kita nak niat saya ni nak membantu. Saya dah ada niat Disember saya akan buat satu event untuk menolong orang yang susah kat Singapura. So macam saya dapat pendapatan, alhamdulillah saya dapat pendapatan yang bagus daripada saya main networking. Lepas tu saya macam saya tergerak hati lah. So dan ni saya tunjukkan pasal yang charity tu. Kita ikut mindset of EBIT lah. Kadang-kadang kita kena tanya EBIT, mana dapat duit? Kita lagi banyak kita memberi pada community tu, kita tak akan tahu kita punya rezeki datang macam gitu je. Orang tiba-tiba datang tau. Saya punya chat group dia, saya cakap, saya start diri saya je. And awak tengok, kalau kita tukar, saya kongsi kat screen ni, saya ada dalam 192 kalau saya tak silap. Saya mula first day tau, ni 193 dalam satu bulan. So yang benda ni, sebab tu saya cakap, saya main niat dia berkongsi, kita bekerja sama. Kalau tak sure, saya open lah. Saya punya type is open. Kita kalau nak in terms of trade settings ke apa-apa, kita boleh kongsi. So kalau macam, let's say, ni pasal networking sikit saya touch. Dalam saya punya group ni, sebab saya ni paling upline dia. Tapi mindset dia, kalau saya fikir pasal duit saya nak semua ada saya. Nama saya je. Tapi saya tak. Saya fikir kalau kita work as a team kan, bawahan saya nak buatkan dorang VIP 2. Ni saya main niat saya. So apa saya buat dalam group saya tu, saya setiap kali dorang dah hit V2, tukar dia punya link dia. Tukar lagi. So sekarang dalam group saya ni V2. Saya dah ada lagi 3 V2 kat bawah ni. Kat dalam saya punya group. So kalau kita nak kena strategize lah. Kita ni ada ramai orang kat bawah. Masya-Allah ni budak kecil ni. Dah, come down. Okay, come. Apa? Masya. Apa? No. What you want? Nah, go. Masya. Sekejap sorry So macam saya ni selalu anak perempuan ni memang selalu dengan saya. So
Where was I? So macam saya cakap, kita nak kena strategize in terms of kita punya orang kat bawahan tu. Sebab kadang-kadang networking ni, nanti kita will touch in another punya Zoom session. Kalau boleh, tak mau jadi soloist. This is very important. Kalau awak jadi soloist, nak fikir pasal duit je, memang kita nak duit. Tapi kalau kita dapat in a bigger picture, because yang PDF tu ada tuliskan, kalau semua orang jadi dapat VIP tu, awak akan dapat passive income Kalau dalam 400 orang tu, awak akan dapat 42,000 daily tau. Times 20%. Times 20%, awak dapat macam 20% 42,000 berapa Saya pun tak tahu berapa harga. Maybe dalam 800 setiap hari, atau maybe dalam 8,000 dalam satu hari. So kita nak kena tukar. So kita dah tahu dia punya formation dia apa, information dia semua dia orang dah kongsi dengan kita tau. So kalau kita buatkan semua jadi VIP tu, wah sedap lah. So, untuk saya sekarang, siapa yang bawahan saya, whoever the next VIP tu akan dapat 50 US daripada saya. So nanti orang akan cakap, best per, okay, aku akan kerja keras. So bila dia dah mula kerja keras, dia dah akan dapat automatically, okay, don't play with this one, later your eyes pain. Okay. So kalau macam dia dapat, kalau kita fikirkan kan, kalau let's say dia dapat, kalau dia dapat 20 orang bawahan dia, kita akan dapat apa? Kalau saya VIP tu, saya akan dapat 200. So kalau dalam 200 tu, saya kasih 50 USD kepada dia, alhamdulillah, untung dia, untung saya. Ini mindset nak kena tukar lah. Sebab tu untuk saya akan bantu saya downline. So kalau macam begitu, saya dah tolong dia kan. Saya jadi VIP 3. Saya dapat VIP 3, saya dapat USD 20 USD untuk indirect referral tau. Saya dapat 20. So daripada sana kita boleh fikir, mudah juga aku kalau bantu punya orang bawah, dia dapat number of packs dia, number of orang, lagi senang saya nak dapatkan jadi VIP 4. Ni mindset kena tukar. Sebab tu untuk diri saya kat Telegram ni, siapa yang join in, dia punya URL tu, kalau orang dia dah dapat VIP 2, saya tukar. Rotation. Dapat rotation lagi senang apa? This is all strategy lah. Saya ni tak pernah buat trading, tak buat apa-apa. Tapi kalau kita betulkan kita punya niat, kita betulkan diri kita macam mana nak strategize, kita nak kena jadi seseorang leader lah. Untuk saya ni, nak cakap saya ni leader, boleh jugalah. Saya dulu ni suka beri, seseorang leader ni important sebab ada orang suka leader, kau buat kerja, kau buat ni. Untuk saya tak, kita buat bersama. Itulah yang lagi bagus, lagi faedah lah. Tapi tak mau berputus asa. Ni macam tengok kita punya yang situasi yang sekarang ni, NCO, ramai yang tak ada kerja, ramai yang ada masalah, ramai nak bunuh diri, ramai ada bergaduh, ramai tak ada duit. Kita kalau fikirkan ni, kita cakap, kalau aku dapatkan orang masukkan aku punya ni, jadi aku punya networking tu, maybe aku donate sikit lah. So kita tak akan tahu tau, yang kita punya donation ni kita kasih pada orang, kita akan dapat berlipat-lipat ganda orang akan datang kepada awak. Tiba-tiba macam kita post kat Instagram kan, bang macam mana tengok, kita tolong. Ya sayang. Say hello. Say hello. Dah say hello. So yang ni tak mau putus asa. We work together as a team. Sebab tu macam saya cakap, kita ni semua human. So we work as a team. Saya ni, orang saya punya upline ni, saya yang belajar ni daripada YouTube. Daus saya punya upline. So apa-apa macam saya dengan Danish ni, saya memang hormat sangat dengan Danish ni. Umur 19 tahun, dia dah dapatkan rezeki macam gini. InsyaAllah satu hari dia akan jadi millionaire. Tapi important ni, Danish dah kongsi banyak benda. Dia dah kongsi banyak benda. Tapi kalau boleh memahami apa yang dia tulis tu. Because bukan mudah konten-konten dia ni. Kalau orang kat luar kena bayar, kalau kat Singapura kena bayar 3,000 Singapore dollar tau. 3,000 Singapore dollar. Apa konten yang Danis kongsi ni 3,000 Singapore dollar. Tapi apa kita dapat percuma. Sebab tu niat Danis ni, saya cakap lah, dia buat circle kan untuk kita semua.
actually dia pun nak membantukan kita. Sebab dia tahu yang circle ni actually not functioning well lah. Dia tak bagus. Untuk saya, circle ni macam, kalau boleh saya tak ikut lah circle. Sebab macam apa yang haram punya coin dia orang boleh ambil. Then after that dia punya returns dia tak bagus. Dia buat cycle kan. Habis dah cycle hentak kat ATH. Aduh. Lagi pening, lagi floating lagi. Lagi duit kita kat dalam coin tu kita tak boleh keluar. It's either that A kita nak stop loss atau kita boleh beli bila dekat all time low tu kita beli lagi, tambahkan duit, replenish lah. Ni salah satunya cara untuk nak anukan floating dia lah. Floating dia tu nak ensure yang kita yang floating tu kurang. So at the end of the day we need to do this. Kalau unsure, tak tahu apa-apa kan, you can approach me, you can approach Danish. Because Danish actually, if you see just now, dia punya number of people yang message dia, Masya Allah. If you notice the direct referral tu, semua akan PM dia. Kalau boleh, dia nak ada assistant, 10 orang assistant, dia replykan message tu. Tapi, he's only one person to help all of you. Kita rasa beruntung yang kita berjumpa dengan seseorang individu macam gini, bekerja keras at umur yang sungguh 19 tahun ni. Kita cakap, Alhamdulillah. Saya nampak, saya terserempak dengan dia ni. Saya dapat berbual dia face to face. Yang saya call dia tu Masya Allah. That's right. Saya kat sini, saya bekerja sebagai seorang polis kat Singapura. Tapi saya nak in order that you all yang kat Malaysia tu, you all get as much as USD as possible. Kita cakap USD tu besar, kali 4 lah, 4.2 tak silap saya. So at the end of the day, we do our best. Remember kita punya main purpose kenapa kita join Royal Q ni, pertama, keluarga. Kita want to have a better life. Okay? Kalau ada orang kat dalam yang kita punya group ni atau saya punya group, diorang ada banyak hutang. Okay? Next, kita nak cakap bayar rumah tu. Kita ada banyak benda kita nak settle. Bayangkan kita dalam masa 4 bulan atau 5 bulan ni, nak kopok, nanti Papa cek. So, dalam masa 4 bulan, 5 bulan ni, kita kalau boleh settlekan kita punya apa-apa yang masalah kita. Masalah wang kita. Okay? Lepas itu, kalau nak ada duit sikit, dema lah. Demakan kepada orang yang susah. Come, kita make kopok together. Come. Kita ambilkan yang kita tolong yang orang-orang bangsa lain. Tak kisahlah. Yang bangsa asing ke, bahasa Melayu ke, Cina ke. Yang penting kita buatkan No. So kita do our best lah. Do our best for our life lah. In order for us to have a better future lah. Sebab saya cakap kan, cuba kalau tiba masanya orang tu ada penyakit. Ada orang ada penyakit tapi masalahnya duit tak ada. So kalau kita boleh dapatkan Royal Q ni, dapatkan USD kita tukarkan tu ringgit. Kita tukarkan ringgit. Dah, kita untung apa? Sebab tu untuk saya as much as possible sekarang kita tak ada news. Tak ada kerja yang lain, bayar awak tu semua kat sana tu setiap off dulu nak kopok juga. Sama lah, saya pun dapat wando. Okay. So yang ini kita bersyukur yang kita dah dapatkan new Royal Q. Kalau boleh maksimalkan kita trading tu. Biar kalau boleh saya nak lah dapatkan minimum lah 10 USD. 10 USD pun dekat dalam ringgit pun dalam 40 lah. Itu pun duit juga. Kalau 40 kalikan 30 dah dapat RM1,200. Ni kita nak kena tukar lah. So sebab tu kalau saya nak katakan, kalau boleh buatkan one shot, kamu buat cycle. Kalau nak one shot tu, buy in dia lebih sikit, tapi buat 4 martingale strategy. Inilah saya nak kongsi. Kalau nanti ni ada FAQ, nak tanya apa-apa, dipersilakan lah. Itu je lah saya nak kongsi. Assalamualaikum. Sedap. Alright, so thank you kepada Master Zimo atas perkongsian beliau. Jadi saya akan open untuk session Q&A, question and answer. So siapa ada soalan tentang trading ke, tentang apa yang kita bincangkan malam ni, boleh je nak tanya sekarang So sure. Okay, sir. Yang tadi just now you told, right, the setting, right?
That means when you do the setting, we have to do it not circle, but one time one shot lah, right? Yeah. Okay, then Betul. every setting, whatever we're doing according to that, we have to press one shot, is it? Yes. So for example, Okay. tapi nak kena cross check dengan your chart. So if let's say your RSI, kita kena tengok Binance. Okay, let's say you go to your Binance now. So let's say you want to purchase on SLP lah. Okay. So search on SLP. Okay. Lepas tu pergi kat line chart. Oh, live chat, okay. Okay. Sekarang kat line chart tu dah ada nampak dia dah kat atas kan. 0.329 kan. Tak mau masuk. Okay. Sebab dia tinggi kan. So bila dia tinggi macam gitu tak mau masuk. Because macam gini is considered as risky. Okay. So kalau kita nak, kita masuk, ada nampak macam V tak yang kat bawah tu? Okay. Yang nampak V tu 3157. Okay. Kita beli kat sana. Beli kat sana. Okay, Lepas tu tengok dia punya volume dia. Nampak tiba-tiba ada volume hijau lebih? Yeah. So that is the best time to sell. Okay, fine. So if you want to do high amount, boleh. Kalau let's say macam just now you say inside the chat berapa ringgit dalam 4,000 USD lah. So if you do that, letak only play 2,000 only. You play 1,000 lah kalau nak. You play 1,000 tapi your if you want to change lah 0.5%, 1%, 2%, lastly 20%. 20%, okay. So then yang the ratio dia 1. Yeah, okay. So itu yang paling senang because 20% you will never hit because dia punya itu menaik, volume dia akan menaik. So you will still sell. Yeah. So this is how you do in terms of one shot. Kita tak nak you be at my situation. So I do circle buy sell, I go to the ATH. So itu yang rabak lah. So you do one shot, dah dapatkan untung, tunggu dia turun. Dah turun, beli lagi. Lagi sama pattern. This is the best lah. Okay, sir. Thank you, sir. No problem. Alright, Master Zimo, tadi saya terlepas berkenaan PZ buy tu. Ya, masa tu? Buy pasal apa? Berkenaan percentage tu kan, increase kan? Yang pasal yang PZ tu Yeah. Boleh revise balik tak? Boleh. Okay, so tadi saya tengok ada dua kan. Tadi buy in amount dengan satu buy in percentage, right? Itu yang Danis tunjukkan buy in percentage dengan buy in amount. Okay, untuk saya sekali lagi. Okay, boleh. Saya kongsikan dia punya screen jap. Okay, baik. Okay. Kalau saya salah ni, ni nak kena bilang saya lah. Sebab saya pun ada calculate sendiri juga. Okay, sekejap So, saya pergi kat saya punya tab trader. So, saya ambilkan SLP. So, saya ambil saya punya, kat sini saya ambil all time high. All time high kat sini should be about 0.4086. All time low kita ambil yang dekat sini lah, yang dekat atas ni. Mana dia? Yang ni kita ambil yang kita ambil daripada 0.2462. So you need to have a percentage. Buatkan percentage daripada sini lah. So macam how saya dapat tahu is bila saya dah kena jejak sampai 2462, saya punya all time high is minus 43.7 cent. So daripada that particular from all time high dengan all time low is about minus 43% in terms of bila BTC dengan turun, ETH dengan turun kan, sebab minus 43% lah. So kalau let's say kita punya dah jejak dekat macam sekarang 3319. So maybe you just say turun lagi by 10%. So ambilkan 3320 ni times berapa kalau turun 10% times 0.9 lah. So times 0.9 dia akan turun dalam 0.31 something. So this is how I gauge in terms of my berapa persen nak turun. Sekejap apa ni loading pula. Okay. So yang lagi satu, just now your question was pasal Royal Q punya. Sekejap Okay. So kita pergi kat quantitative, pergi kat back settings. So yang tadi tu saya berbual tu, sekejap ni kena lambat sikit. So inilah. So tapi nak kena tengok dia punya all time high dia
the current status dia dengan all time low dia to find out what is the percentage dia. So, yang apa? Indonesia की language. Indonesian language. Okay, so yang pasal yang saya berbual tadi, yang first preset drop tu. So, kalau boleh, you need to know the all-time high and also the all-time low. Find out what is the percentage in between. So, from the percentage in between tu, you divide it maybe by 2, tengok dekat dengan yang Bollinger Bands dia lah. Bollinger Bands macam pertengahan lah. So, let's say kalau pertengahan dia macam kat sini, then maybe we need to know how many percentage it is lah. Kalau yang 0.2754 lah. So kalau macam yang Danish punya, dia mengajar tadi pasal you click the coin, then you go to first preset buy in. So you can click another way is macam gini lah, 0. Mana Bollinger Bands dia tadi berapa? Let's say dalam 0.2754. Kita letak sini lah 0.2754. Then kita picit confirm. Ini tak boleh anu. Dan kita picit confirm. Tapi yang ni saya tak pernah cubalah. This thing I haven't yet tried. Yang pasal yang 0.275 tak pernah cuba. Saya tak tahu whether it works ke tak. The only thing that I have tested and it works is pasal saya gunakan yang inilah, yang first preset drop. So yang tadi yang saya cakap, yang Dadis bilang tu saya tak tahu. Saya not that sure because saya belum cuba. Hope it clarifies lah. Alright, thank you Mr. Zimo. No problem. Ada siapa-siapa lagi yang nak tahu pasal yang floating ni, macam mana nak keluar ke tak? So macam untuk saya, kalau kita dah main besar lah, macam saya ni, saya dah main besar dalam SLP, ada dalam almost 7,000. The maximum saya will go for saya punya cut loss $1,000. Dollar. The US dollar lah. Sebab saya dah tahu based on this strategy, saya senang nak dapatkan dalam 700 USD. So kita senang nak dapatkan, so once kita dah tahu strategi dia macam mana nak dapat duit tu balik, 1,000 to you tak kisahlah. You can get back lah. You can get back, senang lah. Just follow yang ikutkan chart tu, ikut line chart, tengok volume. Dia kat RSI, dia punya RSI dia kat bawah, buy. Dia dah naik, manual sell. Terus continue lagi. Ni is like for yourself, Amirul, your one is about 25,000 kan. Kalau boleh, you see lah, tengok chart dia lah. The chart dia dah sampai 1,000, up to you whether you want to cut loss tak. Untuk for me, I will cut loss lah. Kalau tidak macam bosan kan, tiba-tiba tak boleh no kat SLP nak buat trader kan. Semua dah dapat ratusan, kita kasih, aduh. Sebab tu yang siapa yang masih lagi kat sini, kita belajar. Sebab kita buat cycle. Kita tak tahu lah. Sebab bila buat cycle, buy sell. Dia dah sell, kita buy sama lagi. Aduh. So ini yang problem kita yang pasal cycle ni. Ini yang tak mantap dia lah. Sebab kalau kita ikut sync strategi seseorang tu, dia tak akan bilangkan kita. So pasal tiba-tiba ikut dia punya style lah. Kalau macam saya dah tahu ni. Saya dah kongsi. This is you all need to take note. Entry point is important. Exit point is super important. Bayangkan exit point kita dekat BTC punya, ambil kau 60,000, kau duduk lah. Tahun depan pun tak habis lah. So this is very crucial. Exit point is important. So saya punya cadangan lah. Kalau nak main besar, buy in besar, then you ensure that you one shot. Once dia dah naik, biar dia turun dulu, masuk lagi. So kita buat manual trade, kita dah 10. Kalau let's say kita punya buy in 2,500, kita akan dapat dalam 25 USD. So 25 USD kalau kita ada 10 kali, kita dapat 250. Dah. Bukan susah apa. Nak naik turun, kita tengok sendiri senang apa. Betul. You do that lah. This is the key thing lah yang saya nak kongsi. Lepas tu saya dah kongsi dengan saya downline. Awak sendiri dah nampak macam mana diorang dapat duit itu. Mudah. Kita kalau boleh kita nak dapatkan duit cepat. Ni dah dapat dah. Teknik dia dah tahu dah. Okay, nak wash. So teknik dia dah ada dah. So kita tinggal nak cuba je. You a lot of job bagi you ada siapa-siapa lagi yang nak tanya taktik apa ke? Put papa here. Oh no. Nak wash.
Kalau nak unmute pun boleh. Kalau Kasih saya settlekan cuci tangan dia dulu jap. Okay. So kalau malu nak cakap tu, bahagian chat pun ada. Alright. Tunggu RSI 30 dulu. Okay. So ada ramai lagi dalam ni. Okay. So kalau ada soalan ke kan, nak tanya, tak kisahlah nak tanya apa-apa sekali pun. Pasal role queue ke. Okay. Pasal networking ke. Boleh je nak tanya apa-apa. Okay, and yang paling penting saya nak ucapkan tahniah lah sebab spend time malam ni Alright. Macam mana nak cepat dapat ahli baru? Okay. Ni saya kongsi boleh? Boleh. Okay, siapa yang nak tahu kan, first of all saya nak you all to ensure that you all know the punya fungsi dia of Royal Queue dulu. Ni homework buat dulu. Kalau tiba-tiba nanti orang akan tanya tau, halal crypto dalam Telegram macam mana nak guna. Okay, yang halal crypto saya kongsikan dulu, okay. So yang lain boleh ikut belajar dulu. Sekejap ya. So kita pergi kat Telegram. Okay. So kita carikan, kalau siapa ada Telegram group kat sini, okay, ni macam saya punya Telegram group lah. So saya simple je, saya letakkan sini hashtag Dodge. Saya picit, ni format dia nak kena check. Picitkan enter. Ni saya letakkan saya punya chat group nah, semua ada kat sini. Ni nak mudahkan lah, kalau ada Telegram group lagi senang lah. So semua saya dah anukan kat dalam. So tinggal nak type aja. Itu hopefully that one answer your question. Kalau lagi satu, kalau tak nak pun kat dalam Telegram group, look for this one, nama dia ni, Halal Crypto Bot. Okay. So kalau kita nak berbual dengan yang Crypto Bot ni, type sama juga. So maybe kita cakap kita nak AAVE lah. So take note dia case sensitive dia semua nak kena capital lah. Okay, maybe kita cakap ETH. So macam gini lah. Ni cara dia. Okay, so mari kita tengok apa lagi yang question. Yang tadi yang siapa yang cakap ada masalah untuk nak cari orang kan. Salah satu cara dia, saya nak kongsi ni, kalau ada kawan tu yang buat YouTube, cakap dengan dia, kau pernah buat pernah dengar Royal Queue? So daripada sana, lagi senang untuk kita nak dapatkan extra duit atau extra orang. So kalau lagi satu, macam saya pakaikan Facebook. Saya pakaikan Facebook, saya cakap dengan kat dalam grup lah, grup kripto ke, grup makan pun jadilah. Atau pakcik-pakcik pun boleh juga. So, saya ada pakcik kantin pun ada, makcik kantin pun ada. So yang penting awak punya kerja faham itu apa tu Royal Queue, macam mana nak buatkan diorang nanti akan tanya, adik saya tak pernah buat Binance. Nak kena tahu pula, nak kena explain dengan diorang macam nak buat Binance tu. Macam nak buat Huobi ke, nak kena faham dia punya processes dia tu. So nanti explain dengan dia. Yang ini pakcik tak payah buat apa-apa. Pakcik buat auto je, auto trading. Nanti saya akan bilang ke pakcik lah, pakcik letakkan minus 20%, pakcik start je. Dah. Ni salah satu cara lah kalau macam mana nak tarikkan orang kat dalam. So analysis SLP sekarang kita macam mana. So sekarang ni dia nak dekat peak. So dia kalau nak dekat peak, kalau boleh tak mau masuk lah. Macam saya dah tak boleh masuk. Akut pula nanti tiba-tiba terstuck lagi ke. Tapi sekarang saya dah stuck. So saya kalau nak kasihkan in terms of signal untuk awak, kalau boleh tak mau dulu lah. Kita takkan tahu dia nak all time high ke, nak turun ke, nak bawah ke. Whatever you want to do, kalau nak dapatkan analysis tu, pergi patah balik kat Binance, type sana SLP USDT, tengok dia ada naik tak. Graf dia kalau naik tak mau masuk. Graf dia kalau turun bawah itu sikit kat RSS dalam 30 boleh masuk. Tapi nation one shot je, okay? Apa nama group you nak usaha? Tak, group saya kebanyakan semua dah ada dalam Royal Queue saya. So kalau nak masuk pada sesiapa yang nak masuk kat saya punya chat group yang Telegram ni, nama dia Royal Space Q International. So Royal Q together,
international part 2 lah. So nanti akan nampak sekarang dah ada 195. I think some of you all dah masuk. Kalau nak masuk kat sana, nanti kadang-kadang saya kongsikan ilmu, semua ada kat sana. InsyaAllah lah, kita di sini kita nak membantu one another. So tak tahu pun nanti nak look for my name lah, Zimo, saya akan kongsi dengan kalian lah. Ya, apa-apa lagi question, nak tanya-tanya je. Okay, so untuk networking tu nanti kita ada sesi khas untuk tu. So nanti itulah, stay tune lah untuk tu. Memang kita akan buat asing-asing lah. Yang ni untuk macam pengenalan je. Nanti kita akan buat fokus untuk technical analysis. Lepas tu kita nak fokus untuk networking saja. Kiranya ni macam pengenalan je. Ada banyak lagi benda kita akan buat. So ada apa-apa ke nak tanya lagi? Alright, apa nama nak usaha? Like to be with the community. Oh, dah start kan? Televised tu dah start kan? Bitcoin punya ni, B-Word conference tu. Ini confirm si Nigel pening nanti. Macam mana nak dapatkan link Zoom setiap sesi? Biasanya kita orang akan send ada dekat group. Dekat group. Tapi biasanya kita orang biasanya kalau daripada official punya management team, setiap hari Selasa ada Zoom untuk Malay, Khamis English, Sabtu kadang-kadang ada technical lah. Yang Sabtu ni macam bebas lah. Kiranya yang untuk Zoom ni kita buat kita-kita je. Group mana? Group kalau yang macam sekarang ni kita-kita ni group PDHP je lah. Under network ni. Kita ni work as a team lah. Itu yang paling important. Sebab tu macam apa Danish cakap ni, siapa yang Danish jumpa baik atas, baik bawah, downline ke upline kan, semua ni kita kongsi ilmu lah. Sebab ada orang diorang so bayar tau ilmu-ilmu ni. Macam kita ni community kita baru start lah. Tapi tak tahulah in the future will we have a paid content. I think sooner or later we will do lah. Because nanti semua nak dapat percuma kan. Nanti ada yang dah copy Danish punya Telegram group lah. So macam-macam lah. Macam-macam benda lah. So whatever it is, kita selagi ni still masih lagi baru ni, ilmu kita akan kongsi. So okay, just to kongsi dengan siapa yang masih lagi ada kat dalam sini, saya punya group ni kita tengah buat Discord. So dalam Discord ni kita nak buatkan, kalau kita invite, boleh join group ni ke, yang group siapa, PDHP ke group yang saya punya. Kalau group saya punya, kalau nak masuk aja kat dalam. Saya tak kisah, saya punya type of person, saya suka kongsi ilmu. Just masuk kat sana, nak tanya saya apa-apa ke, nak DM saya ke, insyaAllah nanti saya akan bantu. So siapa yang nak join ni, sekejap saya pergi letakkan saya punya Telegram punya group kat dalam. Tapi nanti untuk lebih pada network ni, masuklah dalam group network kan. Dalam tu memang saya akan share lah banyak benda sekali teknik semua. Nantilah untuk Zoom khas network ni ada banyak benda lah kita nak cakap. Yang malam ni untuk pengenalan je. So ada soalan lagi ke kita punya MC Amar? Ya, saya. Kenapa? Ada apa-apa yang nak berkata-kata? Tak ada. So far tak ada apa-apa nak berkata. Tapi yalah, apa yang penting kan dalam trading, first is money management, second emosi, third is guide lah. Kita tahu lah duit kita pergi mana kan. So tak adalah kita jadi takut untuk trade. And kita pun tahu lepas kita dah letak duit kita dekat, contohlah dekat sini, dan seterusnya dia akan pergi mana. So itulah bagusnya kalau kita tahu trading ni macam mana in and out dia. So memang kita tak risau lah. Senang cerita kita tak takut duit kita pergi mana. Sebab itulah bila Tuan Zimo cakap dia minat nak trade ni sebab tengok orang dapat 700. Sebab semua ni macam perlawanan tentang skill. Siapa yang lebih skillful, dia lebih. Dia jadi macam satu cabaran untuk kita semua. Saya pun tak tipu. Saya pun ada juga nafsu dalam trading.
ada juga jatuh bangun dalam trading kan. Banyak. So memang satu journey yang mencabar lah and seronok. Dengan komuniti yang kita ada, baguslah. Memang bagus. So memang kalau sesiapa ada apa-apa soalan ke boleh je tak rujuk Master Zimo. Boleh je. Dennis boleh. Memang. Actually, I'm asking few questions because I want to clear. Can Shuba, you just if you want to talk, you just can talk with us. So I understand because sometimes bila kita pergi kat lainnya exchange baik kat Luno lah, baik kat lain-lain kan. Whatever your exchange rate dengan kat Binance beza tau. So when you are kat Binance you are unsure kan, better to ask because kebanyakan ramai orang ni bila diorang tak tahu trade kan, diorang cuba sendiri. Bila diorang dah cuba sendiri floating, nanti diorang panik. Itu yang saya tak nak. Saya dah nampak sebab saya kat dalam WhatsApp chat tu, saya dah tengok dah cukup lah. Saya tengok ada sampai 40%, ada sampai 60%. Kenapa? Pasal kita ikut cycle. So I know how you all feel. Right now I got 4 coins floating. Saya dah belajar. Lepas tu saya kongsi dulu lah. So kadang-kadang saya tengok saya orang, although saya tak dapatkan dia duit trading tu kan, saya nampak dia dapatkan duit tu. Dia dapatkan yang duit untung dia. Saya dapat sikit je apa. Tak jadilah dapat manis-manisan sikit pun tak kisahlah. So this is what you all can do lah. So we learn from our mistake. So kalau siapa nak turunkan diorang punya floating ni, take note take note. You need to have extra income. So kalau daripada segi let's say referral tu kan. So bila chart dia dah kat bawah top up duit lagi. Buy in. You buy in more. So that particular punya yang it will reduce your minus tau. Banyak sikit. Kalau if let's say you pump in money, bila dia at the top you pump in money, sikit je yang minus percentage dia. Jadi so you need to take note, buy when it is slow. Kalau nak top up lah, nak keluar daripada float, buy when it is low. So nanti dia akan kurangkan sikit dari minus percentage dia tu. This is important lah. So tapi nak kena banyak patience, nak kena banyak sabar. Orang kalau tak sabar, dia pijit sell, you will lose. If let's say you buy in a lot lah, 2,000 to 4,000 easily. So siapa yang masih kat sini masih ada lagi main Binance tu kan, pasal cross margin lah, futures lah. Okay, FYI lah, tengok futures ni semua tak halal siapa yang macam bukan Islam nak buat tu boleh. But take note, ni bukan halal. Kita kalau macam saya cakap, kita nak buat semua yang halal. Sebab ada yang saya tengok kat Binance community ni, orang dia pergi letakkan 39 BTC dia hilang. Dia main futures at a very low risk, 3x habis. Duit dia gone, minus 90%. So tak mau. Kalau tak tahu, better to be safe lah. Itulah jalan nak kongsi. Wah, dahsyat betul. Sampai 208 dah. Sebab tu saya suka yang pasal Malaysia ni Sebab Singapore susah tau. Kita nak promote. Kita nak promote yang pasal benda Royal Q ni susah. Sebab diorang cakap, ni apa? MLM? Tak nak. Kita tak boleh cakap nama MLM pun. Kita nak kena cakap, this is a reward system. So, orang yang Singapore ni tak suka MLM. Susah. Saya nak invite sendiri pun susah. Tapi nasib baik ada kawan-kawan yang kaki gerik dah biasa berbual dengan diorang kan. Saya tunjukkan diorang kat Instagram lah. Satu persatu message. Macam mana? Macam mana? So dari segi Instagram aja dah boleh dapat dah. Tu kalau lagi siapa yang rajin buat kolam tu, senang aja. Kita nak kena rajin lah. Ada lagi apa-apa lagi soalan-soalan yang nak tahu pasal float ke, apa coin ke, trade settings saya pun dah kongsi. Kalau tak tahu pun lah, kalau macam malu-malu lah, itu Telegram punya page tu dah kongsi, apa-apa message saja dengan saya. Message kat dalam group pun boleh, sebab kat dalam sana tu ada guru yang bagus. Macam nama dia Abang Johan, dia umur dia 51 tahun. Tapi dia very knowledgeable. Kita selalu memang kongsi-kongsi ilmu lah. Whatever you want to nak tahu, PM je lah, PM kat dalam group.
So saya dah mula mengajar orang-orang jadi leader. So diorang dah jadi leader, senang sikit untuk kita. So macam saya just ensure lah. Ya, saya punya strategi tu important. Saya nak buat semua jadi VIP 2. Kalau kita dapat semua VIP 2, untung lah. Yang untung dia orang yang siapa dah under diorang yang downline lah. Downline dia dan yang upline dia semua untung. So ni nak kena mindset betul. Once dah tukar, you will earn lah. You will definitely earn. Tapi tak kisah. Macam Danish umur 19. Yang Amar pun umur 19 Betul Amar? So you see you start from young tu important. Tak kisah ada girlfriend ke boyfriend macam for those female colleague of yours, maybe ada boyfriend ke, mula daripada very young. Saya ni umur macam dah tua, dah 33 tahun dah. So you start from young, that is the best. You get all this knowledge. Nanti kalau tiba-tiba mana tahu Amar buka bisnes, Danish buka bisnes, kita tak akan tahu. InsyaAllah kita doakan je. InsyaAllah. Betul. And saya bersyukur lah sebab ada Royal Q ni sebab saya ni bukan YouTuber tau. Sebabkan Royal Q. Sebabkan Royal Q ni saya boleh buat duit dekat YouTube. Nampak tak dia punya sambutan tu macam mana? Sampai saya ni tiba-tiba jadi YouTuber disebabkan Royal Q. And macam kita tahulah tadi dekat Singapura punya kalau nak beli sebenda tu agak mahal kan, tapi disebabkan Royal Q jugalah. Even orang yang dah pro trade sekalipun dia bagi benda tu free je. Sebab Royal Q lah. Sebab kita ada community. Tapi Danish tak tahu maybe you want to look into English content soon. Sebab kalau nak pump in your numbers, I think I can help you with that. In terms of viewers lah. Sebab kita kena cakap, diorang dah view in 4 jam tu duit apa? Of Zoom tu. Itu semua duit. So kalau sama lah. Thank you Didi. Memang lah. Kita sharing is caring lah. So not to worry. Siapa yang tak dapat join tu, tak kisah. Kita boleh kongsikan ilmu lain-lain. So yang penting yang kita kongsi ni manfaat lah for you all. To be a better trader lah. Nanti ada banyak lagi ni kita akan buat. Malam ni pengenalan je. Boleh kongsi je. Zimo boleh tunjukkan semula setting untuk margin call limit 7. Boleh. Sekejap Terus ni screenshot. Boleh. Sekejap kasi saya dah confirm dulu mana satu. Settings 7. Okey, ni salah satu. Seven call. Dah screenshot? Okay, so yang lagi satu ni buy in dia. Take note dia buy in dia, your capital divided by 8. Ni important. So then after that kalau yang pasal subsell tu, subsell sama lah. Status quo 1.3. So yang tu lah, you take the total capital that you want to invest in that coin divided by 8, that will be your buy in. So kalau macam dari segi 100, it will be 12. So itulah cara dia. 12 kali 8 will be 96. So ni lah, kalau let's say ada dalam 800 modal, will be 100 lah. So senang lah. So siapa-siapa boleh pakaikan this particular trade setting. Baik orang yang ada 100 USD ke budget, baik yang ada yang tinggi ke, you all can use this thing. So this one take note je lah, pakai one shot je lah. Okay. Bitcoin dah 32k. Bagus. Kita tengah tunggu je ni. Dia cakap saya tengah tunggu SLP je. SLP dah out. Tak tahu, saya mungkin nak pergi cut loss soon lah. Pemilihan coin macam mana ya? Pemilihan coin kalau boleh ambilkan gambar yang ni, saya dah buatkan. Sekejap ya. Ni. Nak ambil yang ni je. Tapi in terms of the most volatile punya coin is still SLP. Yang lain saya tak nampak macam dia volatile dia macam gitu banyak.
SLP untuk saya the real number one. Saya akan cuma ikut SLP je. Yang lain saya tak akan. Okay, ni just take note je lah kalau nak main coin. Yang ETH, BTC kalau boleh tak mau. Because dia punya nak dapatkan dia punya modal lah. Sebab kita punya main aim dia kita dapat USDT tau. USDT cepat. Kalau kita nak ETH dengan BTC, tu kena makan lama sikit lah. Itu yang buat pening. Master Zimo. Ya saya. Okay, berkenaan volume, contoh dalam satu coin tu, dia ada macam, contoh macam SLP Kalau saya tengok pagi tadi, dia punya volume USDT dia dalam 20 M lah kan. Tapi sekarang dia naik dalam 90 M. Adakah benda tu bagus untuk prediction kita punya market tengah naik? Yes. Maknanya, lagi banyak, lagi volume, that's the best. Kalau kita tengok in terms of depth, daripada kita punya Binance, kita tengok dia punya depth dia, that is important lah. Kita nak tahu diorang banyak macam sekarang ni, yang tengah loading, kita nak tengok banyak beli ke banyak jual. Sekarang kita nampak ni banyak menjual. So kalau banyak menjual, kita kalau nak masuk nak kena pada-pada lah. Wah, dah 0.33 lah. Aduh, aku macam gatal je aku tangan ni. Sabar. Aduh, aku macam nak keluar je. Shock Allah. Itu kalau keluar tu shot berapa tu? Berapa okey lah, minus 800 still okey sih. Aduh, sabar. Geram aku. Tapi memang bagus lah ni. Harga dia memang bagus ni. Tapi bila dia sampai ke para 0.33, adakah dia boleh pergi lagi ke ataupun dia akan drop? Ke macam mana? Biasanya untuk SLP ni lah. Okay, kalau macam SLP ni, in terms of line chart, dia masih boleh naik lagi lah. Dia masih lagi boleh naik lagi. Tapi dia dah 40% tau. Daripada pagi tadi tu dia dah hijau dekat 40%. Dia bagi kita profit kan. So ada dangerous jugalah dia punya side dia. Correct. Tapi kalau kita tengok in terms of line chart, kita tengok SLP dia. Kita tengok dia punya RSI dia. Okay. So far dekat kalau time frame 1 minute, dia punya RSI dia dekat bawah dan dia menunjukkan ke atas lah. Mostly lah. So dia boleh pergi bullish lagi lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang RSI ni dia tak tepat lah untuk saya go to one day. Go to one day lah Kita tengok one day tu dia kat pertengahan. Okay, so time frame one day dia punya candle dia tinggi ni. Dia lagi betul. Correct. So kalau kita tengok tu dia ada still got kita tak tahu lah dalam 2 jam ni dia boleh hit ke tak. So technically dalam satu hari tu dia dah dekat pertengahan, still okay. So if you ask me, kalau nasib lah, it will hit to 0.35 lah. Nasib lah kalau kita nasib 0.35, I will cut down there. I don't want to wait anymore. So if let's say they achieve 0.35 for SLP okay, lepas tu adakah kita kena tunggu dia, kita nak buy back tu, adakah masih dia tunggu dulu 0.30 or masih 0.35 kita buy back ke macam mana? If you want to buy, kita tunggu dia macam 0.30 gitu, kita buy. Kalau nak lagi selamat 0.27, 0.28. Dan kita buy satu one shot je lah, tu je. Tapi kalau based on pada time frame one day punya ni kan, dia sekarang pattern ni dia menunjukkan sebagai cup and handle lah kan. Actually benda ni boleh breakout ke tak boleh breakout ni sebenarnya? Based on calculation lah. Ini is a very tricky punya. Because if you want to one way lah that I can suggest to you, you go to yang si XC Infinity punya chat group. Then you just say something lah. So nanti orang kat sana kadang-kadang they will get more community. So this is one of the ways kalau kita nak main busuk kita cakap dengan this one SLP award, a lot of people earning lah, ETH for example lah. Yalah. So kita nak kena margin kira macam cost yang besar. Contoh letak sekali amount 1,500 USD, berapa you akan set? 1.1 something 1%. 1% lah. Then 1%, cycle lah. Tak, 1% one shot, tapi kadang-kadang kan kita punya feeling 0.8 ambil manual sell lah. 0.8. So tunggu lagi, turun lagi. Tak kisahlah.
Yang penting kita dapat profit tau. Kita dapat 0.8 kalau let's say 1,500 kita still earn apa. Better than kita kita nak continuously tau. Kita dapat kali 10 times 10 times of the sell trade tu lagi untung apa. Dan kita boleh dapatkan 11 atau 12 tu. Kita main that range lah. Yang penting tak mau hit sampai 0.39. Itu kita tak gantungkan diri tu. So kita main tu je dah cukup. This is the trick lah. So I think once you Amirul dah dapatkan cut loss or you want to wait, it's up to you lah. It's your call. Macam ni, this is not financial advice lah, but it's up to you. Okay. Personal lah, Mr. Zimo. Just now, can you see 6% something SLP. Okay. So you think need to cut off or what? Dah lah, cut off lah. Dah dapat cukup. Apa lagi nak tunggu? I'm waiting for egg Berapa lama nak tunggu? Cut aja. Okay. Next kali, fuel tu cukup tak? Fuel kat aset tu cukup tak? Memang cukup 400 something. Okay. Mesti cukupnya kan. Tapi rasa macam kalau aku cut off ni, rasa sayang gila ni. 2,000 something target let me see. Wait. Let me see. Okay. It will still go down. It will still increase. Kalau boleh tunggu dalam 10 minit. 10 minit lah You just monitor. Sekarang tengah fight sekarang tengah fight dengan buy sell. Ya. So in terms of dia punya debt dia, in terms of debt, sekarang banyak sell daripada buy. So better I cut off 77% lah. Tak kisahlah, dia dah dapat 7% dah. Ni tidur boleh lena tau. Play safe lah. You just play safe je. Okay, never mind. Thank you, Mas Zimo. Dapat berapa tu total? Alright. Sekejap. Kita share dalam group boleh. Ni yang group yang VIP 4 tu 1.6 something. Alhamdulillah. Manual sell lah. So it's important. So macam kita dah main gini, kita dah tahu dah. So it's easy for us to get. The income tu. Tapi nak kena main besar lah. So pada sesiapa yang masih lagi kat sini, kalau let's say ada modal dalam 300, if you want to play macam gini, macam apa kita buat ni, buy in letakkan 100. For example lah, let's say ada 300 buy in letak 100, tapi kena tengok tau. Dia nak kena kat bawah. Bawah, buy, bila dah naik, up to you. Okay. You can put 0.8, kalau let's say kalau nak try lah, you want to do manual sell kan, then you put 8% kan. So bila dah naik 1.5 ke 2% kan, you cut there lah. This is how you can do manual sell. This is important. So kalau sesiapa yang main, kalau dia dekat SLP untuk saya, if have 2,000 USD means 2,000 USD main 500. Wait. Main 1,000 technically still boleh lah. Main 1,000 still okay. Buy in 1,000. Then after that you see then you change lah. Dia punya percentage dia, first call dia, bila dah 2%, you put in buy in 1. So it will pump in lah. So technically kalau kita main gini, kita punya margin call maximum lah. If we play it right lah. So macam dia kat bawah dan dia akan naik. Dan naik, you put over there dalam put about 5% of your take profit, you manual sell. This one is super important. You manual sell. You don't wait for the robot to do for you. Robot kalau do it for you, you wait for 5%, tak sampai dah habis. This is what you need to take note. Order. So I dah share dalam group Alhamdulillah 6% something for SLP lah. Good. Networking cover kita. So kita tak rasa macam berat lah kita punya modal kalau floating. Sebab networking cover kan. Jadi macam saya okey lah. Kalau memang betul-betul keluarkan modal floating, memang rasa berat lah. Sebab kita buat networking. So kalau nak lah, because untuk for me that technically for Danish, if let's say semua dah clear and in terms of your floating coins ni, you pay on SLP aja,
I think you can easily dapat 10,000. Kalau if you want to play lah. If you really want to play lah. End of this year kot semua clear lah. So once dah clear, then kita fokus kat SLP je lah. Then after that, kalau need help apa, you just PM me lah. Then I'll help you. Boleh, tak ada hal. Ini yang awesome. Sekejap ni ramai lagi dalam ni tapi diam. Ada siapa-siapa nak berbual ke, nak bersantai ke? Ni Tuan Mustaqin Trade and Forex kan. Inilah yang share tu tadi tu kat TradingView tu. Tak, sebab tu kalau sesiapa yang macam Amirul dia main Forex kan, buy in callback tu maksudnya macam mana? Misal kata nak beli bawah, buy in callback. Dia yang callback ni buat sikit je, 0.1 je, jangan buat banyak. Tu je. 0.1 atau 0.3 ni terserah actually. So tak silap nanti dia ada formula dia lah. Saya nak kena check dulu kat saya punya group tu, tak silap ada satu video yang explainkan what is buy in callback. So ada satu doktor ni dia pergi explainkan. So kalau nak mungkin dah masuk kat saya punya Telegram group, nanti saya kongsikan video tu. Jadi senang. Kadang-kadang saya ni, macam saya cakap, saya ni baru start. Saya nak explain tu takut tersalah pula informasi. So kalau nak nanti insyaAllah lah nanti saya boleh bantu dekat Telegram lah. Okay, so Amar nak tutup ke macam ni? Terserah macam mana nak tutup ke? Sekarang pun dah pukul 12.46. Nanti Elon Musk cakap pukul 2. Pukul 2 orang. Dia dah start. Tapi turn Elon pukul 2. Aku pun tunggu ni. Apa tu? Dengar tak? Elon Musk ada apa? Hari dia ada meeting pasal nak berbual pasal Bitcoin. So sekarang tengah ada live daripada pukul 12 sampai pukul 2 ke pukul 3 tak silap. So kita tengok apa Elon Musk cakap. Kalau Elon Musk ada cakap pasal BTC to the moon ke apa kan, siap lah price dia semua nanti shoot ke atas. Ni kejap lagi saya kongsi kat dalam group ni, kecoh ni satu-satu 1,600. Aduh. Yes. Dan. Asal dekat 0.618 tu dia reject. Maksudnya itu area Golden Pocket. Golden Pocket ni area 0.5 dengan 0.618 lah. So kalau daripada dalam area tu. Daripada downtrend, kalau sentuh situ dia akan reject bawah lah. Tapi kalau kita tengok uptrend kan. Kalau area situ biasanya dia akan rebound balik. So itu lah tempat dia. Lepas 0.618 ni lah. Itu dia punya confirmation lah. Sama ada dia rebound ataupun reject. Biasa orang akan trade dekat situ lah. Tu yang macam sekarang kita tengok bull cycle kan. Bull cycle sekarang memang dah betul-betul dekat 0.1618 tu lah. Yang tu lah. 618 tu lah. So biasanya dia akan reject kat situ lah. Reject ataupun rebound. Sebab aku usah untuk Doge, aku tak usah untuk lain. Sebab duit Golden Pocket. Sekejap aku try usah kat BTC. Tapi function dia dan Fibo kan. Ya tu kan kau main forex tapi tak tahu Fibo. Aku nak pakai Fibo gila. Ada soalan lagi ke dalam ni kan? Aku pakai ikut sedap-sedap rasa. Lah, tak lepas je. BTC pun tak lepas. Tetapi BTC ni dah. Nanti insyaAllah lah kita akan ada banyak lagi lah untuk sesi khas untuk teknik analisis. Lepas tu sesi khas guna apa nak buat networking. Alright. Ni Master Zimo. Ya saya. Ada orang seru. Ada orang seru Sorry. Tadi ada orang dia dalam Telegram tengah message. Boleh Zimo ajar semula gunakan tag trader. Kalau tag trader saya tahu sikit-sikit je lah. master dia still yang Danish tak apa. Saya cuba dulu. So kalau boleh kan nanti kan ada kat dalam saya punya Telegram
kalau boleh nak kena belajar dia basic dia dekat daripada Danish punya, daripada Danish punya YouTube. So ni dia punya tech trader dia. So kalau macam saya ni orang dia ada sikit kiasu. So apa kalau nak boleh buat kan, sebab saya punya niat nak membantu orang yang lain. So apa saya buat saya list down all the coins yang ada kat Royal Q. So ni semua coins kat Royal Q lah ni. Saya letakkan semua kat sini. Dia senang, mudah saya nak checkkan. Kalau macam kadang-kadang diorang messagekan saya, Zimo, ni boleh masuk ke tak boleh? Terus nanti saya tengok dulu lah. Saya cakap, ni semua tengah naik. Because kenapa sekarang punya ni semua prices tengah naik ni? Pasal mungkin kemungkinan pasal yang ada meeting dengan Elon Musk ni lah. Semua tengok ni, semua naik. Tak ada satu pun merah. So daripada segi in terms of macam saya suka SLP. So untuk saya kan accounts ni saya letak kat dalam sync together lah, nak kena buat yang API binding juga. So selepas itu saya dah letakkan saya punya SLP. Mungkin alamak dah mula dah jual lah. Itulah saya tunggu je lah. Relax aja, nanti akan beli lagi. Okay, so macam gini semua nak anok RSI ke gerebak-gerebuk ni kan, nak kena anokkan indikator yang kat sebelah sini. So nanti letak kat sini lah, plus searchkan RSI, Relative Strength Index. So select ni lah. Ini semua saya letak by default je lah, saya tak ikut sangat lah. Yang penting dia tunjukkan saya. So nak kena Bollinger Band, RSI, ni semua yang important untuk saya je lah. So apa tu Bollinger Band, gerebak-gerebuk ni semua kan, kalau saya susah nak sikit nak explain lah. Tapi in terms of yang macam RSI ni, important nak kena tahu bila 70 tu maksudnya orang dah oversell. Apa saya? Okay, kita papa wash your hand, okay? So kalau dia dekat 30 tu 30 tu is the best time to buy lah. So that's why you need to set up your RSI punya strategi dulu. So dah onkan RSI punya strategi, lagi mudah untuk nak membaca. So bila nak buy, bila nak sell, bila nak baca pasal all time high. Okay, macam kat sini kat SLP ni ada tulis sana all time high. In terms of berapa jam tu is I think about 1 hour tadi is about 0.3455. So macam saya ni, saya beli ni all time high saya kat sini 0.41. So nak tahu, dapat tahu is you click on that particular button kat sini 0.41. So nanti dia akan appear. Macam gini saya all time high saya beli dekat sana. Okay. So maybe ni Danis kalau boleh you add on sekejap ni, anak saya nak suruh cuci tangan sekejap lah. Kalau yang pasal tech trader untuk mengajar. Boleh. Boleh paskan link kat dalam chat tu lah. Saya cuci tangan anak saya sekejap. Tak apa, nanti untuk khas untuk trading kita akan ada Zoom lagi. Untuk malam ni kita just nak bagi perkenalan je sebenarnya. Nanti untuk setting semua. Okay, untuk setting semua kita akan ada lagi sesi Zoom. So jangan risau, untuk malam ni kita just nak bagi pengenalan sahaja. Okay, so itulah masing-masing pun dah nak pukul 1 kan. Alright, so saya serahkan kepada kita punya MC balik. So terima kasih kepada semua yang join. Alright, nanti kita jumpa lagi untuk next meeting. Coin sekejap saya tengok. Boleh buat staking, tapi kena jaga-jagalah. Saya pun ada buat staking sebab saya join dah lama sejak bulan 4 and floating sampai sekarang, sebab time tu bulan 4 Bitcoin harga 60k kan. Sekarang jatuh sampai 30k. So jarak banyak kan. So saya buat staking. Mana yang floating tu buat staking. Tapi kita kena alert lah. Bila kita set alert dekat kita punya Trader ataupun Binance, bila kita punya coin yang staking tu agak-agak dia nak naik tu, kita kena unstake lah. Sebab kalau kita dah redeem kita punya coin tu makan masa dalam 2 hingga 3 hari, bukan instant. So agak bersiko. Sebab apa, kalau kita tak dapatkan amount yang sepatutnya ada dekat royalty tu, kita kena penalty lah. Kalau boleh, kalau nak buat staking tu memang boleh. Tapi untuk saya punya nasihat, pause itu coin dulu. Selepas pause baru buat staking. So kalau yang mana yang lock staking tu, itu yang very tricky. Kalau mana yang lagi satu apa, flexible staking kan. So mana yang flexible, dalam account dia ada 120,000. Bapak banyak. Aku rasa lah apa banyak.
Tu apa hal tu? Alright, so thank you to Master Zimo and pemburu duit HP, Tuan Denish. Jadi semoga sebanyak ilmu yang kita dapat malam ni kita kongsikan kepada semua and kita amalkan dalam trading kita supaya lebih berkatlah ilmu yang ada. Amin. So thank you semua. Okay. Selamat malam. Nanti kita akan jumpa next meeting semua. Ya, boleh.